Assalamualaikum. Hai. Jom belajar Maths dengan Teacher Jess. Okey. Video ni Teacher Jess akan share soalan number 4 bagi revision 2 pre-standardized test 1 untuk Maths form 4. Okay, so are you ready? Okay, jom kita start. Okay, this question show diagram 3, the speed time graph for the whole journey by Daniel. The journey by Daniel Carr. Okay, so kalau kita tengok kat sini, first kali teacher nak highlight tentang unit. Itu tips teacher untuk soalan motion graph ni. Okay, tengok unit sayang. Yang paling penting sekali tengok unit. Kilometer per hour. Okay. Ini sistem apa ni? Dia bagi tahu. Dalam sistem 24 jam kan? Okay, ni maksudnya ni dia bagi dalam minit ni. Sebab you kira tu you dapat minit tu. Okay. Minit dan jam lah. Okay. So, kita tengok soalan pertama. State the duration in minutes. Okay, tanda sikit. Benda-benda yang penting ni, okay, tanda sikit. Minit dia nak jawapan. Okay, during which Daniel drive at uniform speed. Okay, apa kita belajar dalam topik ni? Jika uniform speed, macam mana rupa bentuk graf tu? Okay, uniform speed maksudnya laju seragam. Maksud laju seragam ni, you bawa kereta. Okay, kalau lalu depan sekolah, undang-undang jalan raya dia kena 30. Jadi tak boleh lebih, tak boleh kurang. Gitu. So kalau teacher faham, graf dia yang inilah uniform speed. Okay, nampak? Seragam. Tak naik, tak turun. Jadi dia tanya duration in minutes. Jadi cara nak jawab soalan ni, okay, kita tengoklah. Daripada masa 0915 hingga 10. Okay, kalau teacher akan buat. Okay, teacher show calculation. Always show your calculation how to get the answer. Okay, ini dalam sistem 24 jam kan. Okay, kita tulis macam tu je lah. Equal. Okay, ni berapa minit ni? Kalau kita kira. 45 minit. Okay. Okay, tu cara kita kira dan tunjuk jawapan. Okay, so kita tengok pemakahan dia. Okay. So, dia ni satu markah kan tak silap teacher? Betul tak? Okay, betul. So, teacher bagi N1. Jawapan akhir betul, 45 minit. Okay, boleh? Okay, so tadi kalau you tengok sebelum ni video yang teacher bagi soalan nombor 3 tu, dia adalah graf bagi diagram distance versus time. Kali ni teacher share soalan speed versus time. Okay, so kita dah revision untuk dua kategori graf yang ada dalam topik ni. Satu yang distance time, satu yang speed time. Okay, so jom kita tengok pula soalan yang kedua. Given the acceleration. Nampak key point dia kat sini, dia bagi acceleration. Acceleration ni apa? Pecutan. Okay, the first 50 minutes. Okay, first 50 minutes is 336 km per hour power of 2 lah. Okay, so calculate the value of u. Dia nak tanya u. Okay, first kali idea dia, kita tengok balik apa yang dia tanya, apa yang dia bagi. Dia tanya acceleration, iaitu pecutan. Dalam graf ni, macam mana you nak dapat pecutan? Tengoklah apa you ada. You ada y, u speed, you ada u masa. Jadi kalau kita belajar sebelum ni adalah, okay, acceleration adalah, apa? Ingat tak? Speed per time. Okay? Itu untuk acceleration. Jadi, dalam masa yang sama juga, ini juga adalah bersamaan dengan kita cari dia punya gradient. Bila graph speed versus time ni nak cari acceleration tu macam kita cari gradient dia lah. Jadi nak cari gradient macam mana? Sama juga macam kita guna formula yang y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Okey, boleh? So, dia bagi lagi maklumat untuk first 50 minutes. Okey, kita tengok masa. Mana first 50 minutes? Ini 09.00 hingga 09.15. Jadi, inilah 15 minit yang pertama. Jadi, mana acceleration dia nya? Tadi kita tengok acceleration kita apa? Gradient. Jadi, mana gradient? Ni, gradient bagi 50 minit yang pertama. Ini yang kita nak cari sekarang ni. Ini yang kita nak cari sekarang, u. Tapi kita kena guna yang ini. Sebab apa? Sebab dia dah bagi siap-siap dah. Iaitu dia punya acceleration dia adalah 336. Ni kan dia dah bagi. So, kita gunalah daripada maklumat yang dia bagi ni untuk mencari yang kita nak, iaitu u tadi kan.
Soalan memang macam tu. Bila dia bagi, mesti kena guna. Kalau tak guna, something wrong. You tak akan dapat apa yang dia tanya. Okay, so teacher tengok sini. So teacher buat acceleration equals speed per time. So, ini adalah bersamaan juga dengan gradient U. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Apa teacher pesan? Teacher suka sangat. Okay, teacher jot down balik. Koordinat. Line yang kita nak tu. Kecerunan, gradient yang kita nak cari tu. Ataupun yang kita ada tu. So, this is 0900. 0. Dengan yang atas ni adalah kita ikut unit yang dia bagi. 0915 dengan U. Macam tu. Boleh? Nampak? Teacher suka sangat tulis mengikut koordinat. Okay, line yang kita nak. Okay, and then dia bagi lagi tentang acceleration. Dia bermaksud tadi acceleration kita cakap apa tadi? Dia punya gradient dia kan? Okay, so tulislah. Okay, boleh tak ni teacher punya jalan kerja ni? Nampak kan? Okay, nampak So, sini adalah 336 km hour negatif tu sama dengan apa Y2 kita? U kan? Tolak dengan Y1 kosong. Sebab tu teacher suka jot down tau. Bila teacher ada koordinat macam ni, teacher tahu tau siapa tolak siapa. Teacher ambil Y. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok daripada graf yang asal ni dah campur dengan yang kita jot down untuk soalan lain. Dah macam-macam graf dah. Mungkin boleh nanti kita silap ambil macam tu. So ini yang 0915 ni tolak 0900. Dan jangan lupa perhatikan cara you jawab nanti tu. Ini minit ni, sebab ia tak lebih 60. Okay, so you akan dapat ni 336 sama dengan U per dengan 15. Jangan lupa kena bagi 60. Ni. Kenapa? Sebab ini unit hour, ini unit minit. Kena tukar. Ini dah jadi hour. Sorry, ni kita buat pen merah, pen hitam. Okey. Jadi kemudian kita nak U kan? So kita pindahlah. So dapatlah U kita. Sini 336 darab 15/60 ni akan dapat 84 km jam kuasa negatif 1. Dia tak adalah negatif 2 sebab ini tadi ni kan kilometer hour negatif 2. Ini kan dah jam, bila bahagi dia remove lah. Tu tinggal 1 tu. Okey, itu dah dapat untuk soalan yang B Okey, berapa markah dia bagi kat sini? Okey, kat sini dia bagi 2 markah. Okay, maksudnya markah teacher akan tengok pada calculation you ada tak buat equation. Ni. Kalau teacher tengok ada ni. Okay. This is K1. Jadi markah you jawapan you betul. N1. Okay, boleh? Okay. So next kita tengok soalan C. Okay, untuk soalan C. Okay, ni 4C Okay, given the total distance travel by Daniel's car is 109.5 km. Calculate the final speed. Dia bagi apa ni? Okay, remark sikit yang dia bagi. Total distance 105.5 km. Soalan dia tanya final speed. Okay, apa yang kita faham dengan yang dia bagi dengan yang dia tanya? Total distance. Apa yang you faham daripada graf ni? Ini graf apa ni? Ini graf speed versus time. Jadi mana dia punya total distance? Kalau graf speed versus time, maksudnya kita cari area under graph. Boleh? Ingat balik apa yang kita belajar? Okay. So, dia nak apa ni? Final kan? Final speed. Final speed dia bagi tak? Ni final speed. Tengok bagi tak? Tak bagi. So sebab tu yang kita kena cari tu. Maksudnya kalau kita tengok ni berapa? Dia mesti kurang daripada U lah. U tadi dapat 84 kan? U punya nilai U mesti kurang daripada 84. Kalau U dapat lebih, something wrong you kira tu. Okey, so untuk kira soalan 4C, so kita tulislah total distance. Okay, this is equal area under
a graph. So mana kita punya area under a graph kita? Kalau kita tengok balik, oh, ini area kita. Ada satu area. Okay, ada dua. Ada tiga. Kenapa teacher kena ambil tiga semua tu? Sebab ni graf pertama, graf kedua, graf ketiga. Kita sampai sini kan kita nak cari. So total area under a graph tu macam itulah. Itulah total distance kita. So kalau teacher suka labelkan by shape. Okay. So teacher tengok shape pertama tu adalah triangle. Kalau you label by huruf pun boleh, tapi bagi teacher letak shape dia. Tak apa, buat macam ni dalam exam tak ada masalah. Sebab yang penting kita nak show kita punya working. Tambah apa tu? Area, rectangle. Ni dia kita nak guide diri kita. Okay, ini yang kita nak ni. Okay, lepas tu baru kita follow dengan formula. Nak teruskan formula pun boleh, tak ada masalah. Okay. Teacher yang penting kita faham macam mana kita nak dapat jawapan. Okay. Triangle, rectangle dengan dia punya trapezium. Barulah kita teruskan dengan kita punya formula. Okay, ni 1/2 darab apa tu triangle. Okay, dia punya lebar dia dengan tinggi dia. Tinggi dia tak tahu. U. Okay. Darab dengan dia punya tu berapa? 9 hingga 9 suku maksudnya 15 minit. Jangan lupa per 60 ya. Sebab apa? Sebab dia bagi kilometer kan. Dia punya total area. Lepas tu final speed dia tu. Dia nak dalam kilometer per hour. Okay. So dapat yang pertama. Tak siap lagi. Okay, tambah. Rectangle pula. Rectangle berapa? Pun sama juga. Kita masih lagi tak tahu kita punya U. So, kejap. Teacher ni. Yang kita nak cari yang tak tahu ni. Kan, sini okay, kita teacher labelkan apa? Final speed. So, teacher buat huruf F lah. Final. You tahu tak? Tahu. Tadi kan kita dah cari dekat soalan mana? Soalan B, U ni. Dah dapat kan 84 tadi? U 84. Sorry. Tu, teacher tak label tu. Teacher tak label F kan. Jadi teacher pun macam, ingatkan yang itu yang kita nak cari. Okay. So, ini kita letak 84 lah buat kita tahu. Sorry Okay. And then total distance dia bagi kan tadi 105. Okay, seboleh-bolehnya tulislah. Nanti kita yang pening nanti. Macam mana nak cari dah tak ada. Sedangkan dah bagi, kita yang tak tulis. Okay, total distance dah bagi dah. Okay, ni 84. Okay, liquid lah. Liquid lah untuk you all. Cantik sikit. Okay. So, ini darab 84. Okay. Next. Rectangle ni, you tahu 84 kan? Darab dengan berapa tu? 10 tolak 9 suku. 45 minit kan? So, 45 per 60. Jangan lupa. Kena letak dalam unit jam Okey. So, dah siap. Bentuk yang kedua. Yang ketiga. Bentuk apa tu? Trapezium. So, apa formula trapezium? 1/2 darab dengan. Okey, kita punya parallel side kita. Kita tengok balik parallel side kita berapa? Parallel side kita. Oh, yang ni kita nak carinya F. Dengan yang parallel side yang panjang tu U. Iaitu 84 tadi. So, buatlah. F tambah 84 darab dengan tinggi dia yang inilah. Okey. So, ini 10 hingga 10,5. Maksudnya 30 per 60. Okey. Boleh? So, kita dah dapat dah kita punya working step kita ni. Okey, sekarang kita kira lah. One by one. So, teacher dapat ni. Okey, yang ni mula-mula teacher akan dapat 10.5. Tambah, yang ni teacher dapat 63. Tambah yang ni teacher akan dapat 21 tambah 0.25 F. Okay, setelah teacher calculate. And then, teacher remove lah.
tolak 10.5 tolak 63 tolak dengan 21. Ini teacher buka bracket tinggal 0.5F. Okay, so ini teacher dah kira, nanti teacher akan dapat, you apa kira lah. You akan dapat 15. Ni you bahagi dengan 0.25. Yang ni 0.25F you bagi dengan 0.25. Sebab nak hilangkan untuk yang ni, nak dapatkan final speed kita. So kita dapatlah final speed kita adalah, teacher ni buat pening awak F kita kan sebelah sana. So ni teacher akan dapat 60 F. 60 apa ni? Final speed kita ialah 60 km/h negatif 1. Speed kan? Speed 60 km persegi. 60 km/h. Okay. So, jom kita tengok dia punya skema. Okay, skema dia 3 markah. Okay, sini 3 markah dia bagi. So, kat mana 3 markah tu? Okay, teacher ada tengok either one lah. Yang ini ke, okay, area triangle ke, area rectangle ke, area trapezium ke. Teacher tengok ni, teacher bagi K1. And then teacher tengok you punya equation you ni ada 109.5 sama dengan you punya ni tambah ni tambah ni. Okay, ataupun you dah bagi siap-siap kiraan. Okay, ni either one lah. K1 salah satu. Okay, and then jawapan akhir lah 60N1. So 3 markah. Okay, macam mana teacher bagi untuk soalan part C ni. Okay, total distance. Kalau total distance ni adalah, kalau graf ini is speed lawan masa, kita kena ingat dia adalah area under a graph. Boleh? Okay, sentiasa ingat untuk soalan topik ni selalu pelajar kehilang markah adalah melibatkan unit. Dia memang suka sangat bagi kuantiti at x-axis dalam minit, and then soalan mesti dia relate dengan hour. Okay, jam. Contoh macam soalan ni lah, macam ni dia bagi ni kan final speed dia km/h. Tapi kita punya kiraan kita dapat minit. So sentiasa ingat tukar unit tu. Kalau dah dalam jam tak ada masalah, tak payah tukar unit. Okey, jika berlainan unit saja kita tukar. Okey, ada satu lagi soalan part D. Okay, kita tak jawab lagi. Last one ah. Kita tengok soalan dia. Okey, apa soalan part D? Okay, calculate the rate of change of speed in kilometer per hour power negative 2 to Daniel car for the last 30 minutes. Key point dia apa kat sini soalan ni? Apa yang dia beri, apa yang dia tanya. Okay, yang dia berinya, ada tak dia bagi apa-apa? Last 30 minutes. Dia bagi last 30 minutes tu berapa dia punya rate of change of speed. Okay. So, teacher tanya balik di you all. Apa yang telah you all belajar? Apa relation rate of change of speed ni? Okay, tengok balik. Graf ni graf apa? Speed, speed kan? Speed versus time. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan rate of change of speed? Okay, untuk nak score topik ni, you memang kena expert dah. Bila dia tanya term-term yang tertentu tu, kita dah tahu dah kita nak cari apa. So, untuk 4D ni, jika dia tanya rate of change, okay, of speed, bermaksud graf tu mesti dia punya y quantity dia speed. Jadi, ini adalah bermaksud you nak cari gradient dia. Okay, gradient dia. Dan gradient dia apa? Iaitu kita tengok. Dia quantity y dia apa? Quantity y dia. Y axis dia dengan x axis dia. Kita tengok quantity. Y axis dia speed. X axis dia time. Rate ni kadar. Maksudnya kita bahagi. Speed bahagi dengan time dapat apa? Dapat apa? Acceleration. Iaitu gradient ni macam mana nak cari? Kita boleh guna maklumat, formula jika ada koordinat y2 tolak y1 per dengan x2 tolak x1. Memang tak ada cara lain dah nak tanya, nak jawab dalam soalan topik ni. Okay? So you memang kena expert dah. Dia bagi dia tanya rate of change of speed tu, nak cari acceleration ni, kena guna gradient lah. Macam tu.
Okey, boleh? And then tu tujuan dia cakap last 30 minutes tu. Sebab apa? Sebabnya dia nak yang belakang je. Last maksudnya belakang. 30 minit. Macam mana nak buat? Tengok, belakang sekali pukul berapa? 10.30. So, 30 minit ke depan maksudnya 10.30 hingga 10. Jadi dia nak gradient untuk masa ni je. So, maksudnya you kena cari yang ni je lah. You cari gradient ni saja. Tu apa tu gradient tu ni adalah acceleration lah ni. Sebab apa? Sebab speed bagi dengan masa. Boleh? Okay, lepas tu teacher cakap apa lagi? Dia cakap teacher sentiasa. Okay, teacher tunjuk. Yang teacher nak cari tu. Apa dia punya line graph dia, apa dia punya koordinat dia. Teacher memang macam tu. Sebab dia sangat membantu kita untuk nak tulis, nak substitute nanti dalam formula. Kuranglah probability nak silap tu. Kalau you ambil direct daripada sini je, mungkin you tak perasan. Okay, dia punya koordinat tu. Silap baca ke, silap ambil ke. So, better jot down dia punya line graph. Okay, buat. Ni koordinat berapa ni? 10 kan jam dia. Dengan berapa tu? U kan. U tadi kita dah dapatkan 84. Dengan kat sini 10.30. 0 lah kan. Betul tak? Ya Allah, sorry. Mana pula 0 teacher ni? Sini. 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 Yang kita cari tadi. Final speed. Final speed tadi kita dapat berapa? Kita dapat 60 kan? 60. Bahayalah teacher ni. Teacher tulis lah. Okay, sini 84, sini 60. Okay, tanda sikit dekat kita punya soalan. Okay, so ini 60. Okay, so teacher bagi cantik sikit untuk you all. So 60. Okay, kemudian masuklah formula. Iaitu kita punya nak cari gradient. Okay, gradient 84 tolak 60 unit unit jangan lupa. Okay, ni dalam kilometer hawa nanti 1 speed dia. Bagi dengan masa tadi kan 10 tolak 10.30. Ni masa 24 jam. Okay, kalau kita tengok balik, ini ni dapat dalam minit tu. Okay, so 84 tolak 60 berapa sayang? 24, betul tak? And then 10 tolak 10.30 maksudnya negatif 30 lah. Teacher, mana ada masa negatif teacher? Ya, betul teacher tahu. Sebab dalam calculation ni, walaupun masa tu tak ada negatif, tapi kita dah faham konsep graf. Jika bentuk kecerunan dia macam ni, dia mesti negatif. Kan kita dah belajar? Okay. Kalau macam ni, positif punya gradient. Okay. Kalau macam ni, tu adalah gradient negatif. So kita tengok bentuk ni pun tahu dah gradient negatif. That's why dia ada calculation negatif kat sini. Okay, dia ni kita kira lah. Okay. Betul ke teacher kira macam ni? Negatif 24 bagi negatif 30 macam tu. Salah. Kenapa? Sebab teacher kan dah pesan sangat-sangat topik ni. Ini minit. Ini jam. Unit tak sama. Tukar dulu. Sangat-sangat penting topik ni. Tukar unit. Okay, hati-hati. So, dia kena bahagi 60. Baru betul. Okay, ni kilometer per hour. Okay, ni bagi hour. Jadi, jawapan dia you akan dapat negatif 48. Kilometer hour negatif 2. Betul tak negatif 2? Betul lah. Sebab yang ni negatif 1. Lepas tu kita bahagi pula dengan H. Naik atas jadi tolak 1. So, jadilah tolak 2 ke H kita. So, apa yang negatif 48 ni? Dia tanya apa tadi? Rate of change of speed kan? So, rate of change of speed ni adalah acceleration. Teacher, saya tak tulis acceleration. Tak apa, teacher. Tak apa. Tulis rate of change of speed. Sama je. Okay, so kita tengok markah dia berapa. Okay, kat sini dia bagi 2 markah. Kita tengok sekejap. Okay. Tu dia bagi 2 markah. Okay, soalan D ni. So, mana markah dia?
teacher ada tengok you punya calculation you. Okay, yang ini Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ni. Okay, K1. And then jawapan akhir betul N1. Okay, so selesailah untuk 4 soalan dalam revision 2 for pre-test standardized test 1. So, teacher mengharapkan sangat-sangat dengan penerangan teacher ni dapat membantu you all untuk tahu macam mana nak jawab jika terdapat soalan seperti ni. Okay, semoga nanti dalam exam cara you all jawab yang paling penting sekali. Okay, starting by the formula and then continue or substitute by the equation. Okay, tulis formula apa yang kita nak cari dan substitute nilai dalam setiap yang kita tulis formula tadi tu, and then kiralah balancing method. Tengok betul-betul yang paling penting sekali kat sini adalah unit. Okay, selalu dia bagi pelajar unit dia berlainan dengan yang dia tanya. Ni dia bagi minit, dia tanya dalam hour. Mesti kena tukar, selalu kena ingat. Okay, so that's all. Thank you for watching the video and good luck. Bye.